bagaimana Islam di sana mengajar kita nak pilih produk ni dari sudut keutamaan. Dua-duanya ada halal katakan. Mana satu yang kita nak pilih? Juga kedua-duanya tidak ada logo halal. Mana satu yang kita nak pilih yang Islam melihat seolah kata fiqh mizan dan juga aulawiyatnya. Kita nak pilih produk ni yang bagaimana sebenarnya, Ustaz? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Dalam dunia ubat-ubatan ini, pharma, ya, kita tak susah kita memilih kerana kita ada pakar rujukan dan kita ada senarai. Makna dia kalau dalam bab makan kita akan kata kalau kita syak kita tinggalkan. Tapi ubat ni benda kita perlu. Kita kena guna. Dia tak macam makan mempunyai alternatif yang cukup banyak. Ya, kalau tak mau makan nasi lemak, kita makan cakotiau. Tak makan cakotiau, makan bihun. Makna dia punya choice sangat banyak. Tapi ubat tak macam tu sebab dia mesti ditelikan dengan penyakit. So makna mizan dia tak akan sama dengan makanan. Sebab itu kaedah syariah menyatakan keperluan kepada ubat seperti mana darurat kepada makanan. Maknanya kalau kita terpaksa menggunakan bahan haram, taklah semestinya kita ni mati. Tetapi kalau melibatkan misalnya kita makan ubat itu, jangka masa hayat lebih tinggi. Makna lebih panjang. Walaupun yang halal itu kita boleh makan tapi jangka hayat dia pendek. Makna dia nanti 2 tahun kita kena ambil lagi. Jadi di situ ulama mengharuskan. Ini dibahaskan oleh Al-Imam Nawawi dan juga semua mazhab di dalam at-tadawi bi an-najasat. Merawatkan benda-benda yang najis. So itu mizan ubat tak sama yang makanan. Ramai orang selalu sebut kita kena tunggu darurah dulu. Ubat tak perlu tunggu darurah sebab kita ada kes sebahagian daripada asatizah dia kata derma darah pun tak boleh ambil. Kena tunggu sampai orang nak mati baru kita ambil. Sebenarnya itu kefahaman yang salah. Makan memanglah macam kita nak buat kandang babi tak boleh lah. Sebab dia makanan. Ada choice sangat banyak di hutan pun bukan ada babi saja. Ada. Dia, walaupun ulat tu haram tapi makan ulat dosanya lebih rendah daripada babi. Makan beruk dosanya lebih rendah daripada khinzir. Sebab khinzir dosa besar. So makan kita kena bahas dalam satu isu. Ubat isu yang lain. Sebab ubat ini dia makanan kepada pesakit saja. Orang sihat tak makan ubat. Kalau makan bahaya. Saya ada satu saya teringat Tuan Haji. Dia dia burung dia sakit. Dia kreatif, dia bagi suku Panadol kepada burung tu. Mati burung tu. Burung Ya, ni kisah. Sebab tu kita tengok dia hati gajah pun tak sekuat manusia. Dia tak boleh makan ubat macam kita. So ini yang saya katakan sangat mudah zaman sekarang ni untuk mengenal ubat apa yang paling bermanfaat. Yang pertama, nasihat pakar. So saya pergi baru ni hospital buat rawatan anak saya vaksin. So salah satu suntik itu adalah ada ramuan khinzir. So dia bagi tahu saya tak nak pakai tak? Saya tahu okey je sebab benda ni adalah ketahanan. Kalau makan tak boleh lah sebab tak suntik. So kita mesti memberi penjelasan. Di Malaysia saya nampak berlaku misleading di antara kaedah makan dan kaedah ubat. So ubat ini kalau darurat memang wajib lah. Macam kata tak ambil insulin. Ada hospital call saya, patient tu mungkin bapa dia kot. Dia kot dalam keadaan yang begitu kalut lah. Dia kata tak apa. Kalau tak ambil insulin ni, dia kata akan mati. Dia kata dah akan tak bertanya. Saya dah memang mati tu, kaedah dia adalah dalil yang paling kuat. Dia panggil al-darurah la tahtaju ila dalil. Ini kaedah. Bila sampai kepada peringkat mati atau kerosakan anggota badan, tak berhajat tanya mufti lah. Hanya tanya doktor saja. Yang nak tanya macam mana? Umur panjang, kos. Kalau kita ambil lembu, kos dia tinggi. Kalau kita ambil rendah, yang tu bidang kita Ustaz Amri. Itu yang kita. Tapi kalau
ambil kalau tak ambil mati itu tak perlu tanya siapa. Memang wajib, kalau tak ambil berdosa. Dan Imam kata apa, kalau kita tak ambil dan masa nak mati baru ambil, itu haram. Sebab masa nak mati tak memberi manfaat dah. Sebab tu orang salah faham. Jangan tunggu nak mati dan nampak malaikat baru bagi ubat. Itu tak ada manfaat. Dia maksud bila doktor kata kena ambil, walaupun masa tu kita nampak macam okey lagi, ibu sihat lagi, tetapi doktor telah membaca kalau tak ambil darah akan beku, kuman akan pertimbangan akan spread di paru dan sebagainya. Ketika itu dah boleh ambil ketika itu. Baju itu. So, tak payahlah macam kita nak ambil macam makan minum. Perlu tanya kepada pakar, jangan buat apa nama dia study sendiri, sangat berbahaya. Ada kes sebahagian kenalan saya meninggal dunia sebab dia sakit, ini sebagai tibar kan, rahimahullah, makna dia sakit gout, dia doktor bagi ubat tetapi ubat tu macam tak berkesan. Dia boleh jumpa doktor, tetapi mungkin lihat makan ubat di farmasis, dia ambil yang lebih kuat, memang lega haji, tapi akhirnya bau pinggan dia rosak. Ya. Kan itu, sebab tu ubat perlu mendapat izin daripada doktor dulu. Sebab kita punya penyakit tak sama dengan orang lain. Walaupun mungkin kecepatan penyakit sama tetapi badan kita tak sama. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Maknanya kita sebutlah apa jua pun kena ada ilmu lah Ustaz, no? Kena ada ilmu. Walaupun kita baca kitab fiqh Ustaz Amri, dia kata apa? Siapa makan racun tak ada kemudaratan, halal baginya. Betul. Zaman sekarang ni jangan buat mereka macam tu. Yalah. Kena ada ilmu dan juga kena tanyalah kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanyalah, kena rujuklah kepada orang yang ahli kan. Walaupun kita sebagai seorang ustaz sekalipun, tapi dalam bab ubat ni kena tanyalah kepada farmasis.